السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi setiap pada kita ni tuan-tuan memang mengimpikan untuk masuk syurga lah. Tak kira lah sama ada dia ni jahat ke baik ke, bila tanya masuk syurga, nak masuk syurga. Okey tuan-tuan. InsyaAllah malam ni Ustaz Lufi kata tak payah ceramah lah, dia kata. Bacalah kitab dosa-dosa besar. Sebagai mukadimah tuan-tuan. Dosa-dosa besar ni, siksaan orang yang meninggalkan dosa besar ni kita ni, kanipih lah. Al-Yawaqi wal-Jawahir. Ada 12 bab. Bab yang pertama, bab tinggal sembahyang. Jadi kita ceritalah sikit bab tinggal sembahyang. Siksa orang yang tinggal sembahyang. Mula-mula sekali saya nak mulakan dengan firman Allah dalam surah Yasin. Surah ke-36 pada ayat 68. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man yu'ammir nunaqqishu fil khalq afala yaqilun." Dan apabila kami panjangkan umur kamu yang ada di manusia, kamu akan kembali dari asal. Apala yaqilun, apakah hampa ni tak mau fikir? Hampa ni tak mau fikir? Soal dia tuan-tuan, kita masih umur lagi sampai sekarang ni, ada umur lagi lah, tak ada umur tak main masjid dah lah. Kan? Ulama kata hikmah umur panjang tu, apa dia hikmah umur panjang tu? Saja-saja ke Allah Ta'ala bagi umur panjang? Tak tuan-tuan. Di antara hikmah umur panjang yang pertama ialah mencari hidayah Allah, mencari petunjuk Allah. Sebab tu tuan-tuan, iman tidak boleh diwarisi. Dia mesti kena cari. Kadang-kadang mak tok guru, pak tok guru, anak haru biru. Ada? Kan? Pak haru biru, mak haru biru, anak tok guru. Ada? Kadang-kadang mak pak tok guru, anak tok guru. Yang tu baguslah. Ada juga macam tu. Sebab tu iman ni dia bukan benda yang untuk waris. Dia mesti kena cari. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23 pada ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah hampa ingat kami ni ciptakan hampa ni main-main sajalah? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan sesungguhnya hampa ni balik mai jumpa kami ni. Hampa ni nak balik mai jumpa kami ni. Kita tuan-tuan dan puan-puan, kalau macam batang pisang tak ada masalah. Batang pisang reput mampu tanam habis cerita. Kita mati esok banyak lagi kerja. Soal-soal kubur. Kan? Ada ke soal kubur ni? Hadis Nabi cakap. Kan? Tak percaya hadis Nabi? Tak boleh tuan-tuan.
Jangan kita Quran saja, hadis tak pakai, yang tu tak boleh. Macam Kasih Ahmad, dia tak mahu hadis. Dia kata siksa kubur ni mana ada, dia kata. Belum kiamat lagi, mana boleh siksa kubur ni. Hang cakap je betul. Kan? Sedangkan Nabi ni bercakap berpandukan wahyu, tak ikut macam kita, ikut hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najmi surah ke-53 ayat 3 dan 4. Kan? Nabi ni bercakap berpandukan wahyu. Tak macam kita. Kita cakap dah ikut logik akal lah. Itu yang pertama, mencari hidayah Allah. Yang kedua, berkesempatan untuk terus mengabdikan diri kepadanya. Yang ni matlamat hidup kita. Kan? Kita matlamat kerja, kita nak dapat duit. Matlamat kerja. Matlamat di sekolah nak lulus exam. Kadang-kadang gagal, yang tu biasalah, dah usaha dah gagal, nak macam mana kan? Matlamat hidup ni apa dah? Mengabdikan diri kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56. Dan kami ciptakan kamu ni, jin dan manusia ni tak ada lain untuk mengabdikan diri kepada kamu. Apa makna mengabdikan diri? Taat dan patuh segala perintah-perintah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberi peluang kepada kita untuk bertaubat. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ni tak terlepas daripada salah dan silap. Yang tu normal. Tapi kalau salah 2 kali, yang tu masalah. Pasal apa pula masalah? Salah 2 kali. Sekali salah cukup lah kan. Contoh kita duduk mengaji Quran, lalu tutup guru kata, nun jumpa qaf tu ikhfa, dengung lah. Pasal apa hang baca tak dengung? Sekali salah okey lah. Lagi bila jumpa lagi kita tak dengung lagi. Yang tu masalah. Pasal apa? Pasal kita tak hati-hati. Ulama buat ibarat, satu jalan kita lalu ada lubang di depan. Kita masuk lubang kali pertama, kita patah balik. Jalan kali kedua masuk lagi lubang yang sama. Yang tu tak apa cerdik kan. Sebab tu kita kena jadi orang cerdik. Salah kali pertama biasa. Ustaz Pawah mengajar kan hadis 40 pilihan. Nanti jumpa hadis berkaitan jangan masuk lubang 2 kali. Ada hadis tu, hadis yang ke berapa belas dah. Saya duduk mengaji dengan dia di Sungai Ulak Kulim. Sungai Ulak Kulim. Sini baru mula kot, hadis pertama kot. Duk tukar dengan surau dalam tu kan. Gila-gila. Tak apalah, bagus lah tu. Mengaji kan. Dan bila bertaubat ni tuan-tuan kena ingat. Banyak hadis-hadis sebut tentang ampun dosa, ampun dosa. Yang tu dosa kecil lah. Dosa besar dia mesti kena taubat. Syarat dia. Kan? Tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim surah ke-66 ayat 8. Maknanya kena bertaubat ni taubat sungguh-sungguh. Bila dah bertaubat dia kena iring dengan benda baik. Tak boleh taubat saja. Aku taubatlah aku. Mayang dah. Tak jadi. Kan? Aku hijrah lah ni. Hijrah puasa dah. Tak jadi. Apa dalil? Ali Imran 89. Tuan-tuan kena tengok Ali Imran 89. Allah Ta'ala kata, illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah ingkar. Sesudah ingkar tu maknanya tak mau ikut lah. Kan? Dan mengadakan perbaikan dia iring dengan benda baik. Maknanya taubat kena iring dengan benda baik. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah ketiga Ali Imran ayat 89. Ayat mana ada tulis. Balik tengok. Tak betul abang Ustaz Lupi. Sebab Ustaz Lupi abang kata ya. Kok tak betul lah. Kan? Ni ibu-ibu mayawai ni tak tengok kan. Hello Mr. Perfect. Pukul 7 lah. Hello Mr. Perfect. Pukul 8. Itu yang ketiga. Yang keempat. Memberi peluang untuk kita muhasabah diri. Ni hikmah umur panjang ni. Muhasabah diri nak buat apa? Pembetulan. Melakukan pembetulan. Islah. Dulu-dulu kita ni, dulu-dulu lah secara saya lah. Quran tak kerti baca. Tuan-tuan semua Qori lah. Johan antarabangsa tak apa. Kan? Muhasabah diri. Aku ni teruk ni muda-muda dulu ni. Itu yang tujuan tak lagi panjang umur tu. Jangan duk malu tuan-tuan. Kadang-kadang kita Quran tak apa boleh baca. Nak mengaji dengan budak-muda malu. Sekian lah. Tua umur 50 orang mengaji ada baterai. Dah tak boleh. Dah baca mana? Pasal umur ada lagi tu. Kena lah. Memberi peluang pembetulan dan bersyukur. Istiqamah. Fastaqim. Kama umirta. Hud 112. Tetaplah dengan jalan yang betul. Banyak ayat istiqamah ni. Banyak. Di antaranya Fusilat 30. Al-Ahqaf 13. Surah Fusilat ayat 6. Banyak istiqamah. Yang tu tajuk lain nanti. Istiqamah. Dan apabila tak betul itu, betul dan bertaubat kepada Allah. Sebab
semua yang kita buat ni Allah Ta'ala nilai. Kan? Semua yang kita buat Allah Ta'ala nilai. Melainkan tidur, pengsan, gila. Yang tu tak apa. Kan? Dalam surah Qaf, surah ke-50 ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang bermaksud tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya. Cakap-cakap. Atau perbuatan yang dilakukannya. Perbuatanlah tangan, duk tulis kat Facebook, WhatsApp. Kan? Melainkan ada di sisi malaikat yang mencatat segala apa yang dia buat, dia pun tulis semua. Dalil lain, Al-Mudassir, surah ke-74, ayat 38. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri ni dipertanggungjawabkan dengan apa yang dia buat. Jadi tak terlepaslah tuan-tuan, apa yang kita buat, semuanya Allah Ta'ala rakam. CCTV Allah ni, dia insya-Allah tak akan rosak. Kan? Kita akan tengoklah nanti. Sebab tu, kena percayalah tuan-tuan. Tu sebagai muqaddimah. Muqaddimah. Jadi saya nak baca ni lah. Ustaz Rufi kata baca ni. Al-Jawaqid wal-Jawahir. Kita nipis lah. Baca tebal-tebal kita akan reti kan. Payah spell gitu lah. Jadi tuan-tuan tak nak kitab tak apa. Pasal hadis yang Baba Lutfi baca tu. Kul aliman. Au muta'alliman. Au mustami'an. Au muhibban. Fala takul khamisan patahlik. Jadilah kamu orang yang belajar. Orang yang alim. Orang yang mengajar lah. Boleh mengajar. Kalau tak boleh. Au muta'aliman. Jadi orang yang belajar. Apa sifat orang belajar ni? Sifat orang belajar ada kitab, ada pen. Tapi kalau tuan-tuan jadi Imam Syafi'i, tak apa. Tok Guru sebut je dobit tu dalam otak. Itu tak ada masalah. Yang ketiga, au mustami'an. Yang mendengar. Yang mendengar ni sifat dia macam mana? Dia bawa telinga, dia tak tidur, dia tak sembang. Yang tu. 3 tu. Kalau dekat mai bawa telinga, lepas tu dia sembang, tak edih. Tidur pun tak edih. Awak salah ke tidur? Tak salah. Tapi tak jadi ya. Au mustami'an, orang yang mendengar. Yang keempat, au muhibban. Yang suka kepada hak 3 tu. Apa ciri suka? Dia tak komplain. Dia tak komplain. Orang majlis ilmu dia sekat. Sini tak ada badan serai bagus. Majlis ilmu banyak. Sini tak ada masalah apa. Ni tempat lain. Tu tak ada lah. Jadi golongan kelima celaka. Dia tak suka yang keempat-empat tu. Okey, selesai. Buka surat pertama lah. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Huraian bismillah ni siapa yang main kuliah tafakur fikih sama sama yang mana main lah hari Ahad minggu kedua. Tuan-tuan kalau boleh lapangkan masa tuan-tuan mari. Tok Guru alim main mengajar, kita kena ambil kesempatan. Kitab Faridah bab tauhid, Safinatun Najah tu bab pekak. Nanti hampa orang perempuan bab haid ada masuk tu. Bab haid kira macam mana apa semua. Baru ni kami daurah kitab di Selama Perak 2 hari. Bab bersuci habis selesai. Lepas tu bab sembahyang tak dah habis. Bab bersuci tu yang paling payah bab haid kan. Bab haid kira kok ni segi kira kok ni. Kak ni kira darah haid ke tak? Ya. Darah nifas yang tu apa nama dia. Ada Safinatun Najah dah tu insya-Allah nanti huraiannya akan datang insya-Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ar-Rahman ni tuan-tuan. Maha Pemurah Allah ni sifat dia umum. Dia akan bagi kepada semua. Sama ada hang ni jahat ke, hang ni baik ke, hang ni kaki ketum ke. Sini tak ada apa ketum kan. Tak ada, sini tak ada. Sini semua minum air zam-zam kan. Tak ada, ketum tak ada. Tapi kat kampung-kampungnya. Hang game nombor ekor nombor ekor mungkin dah. Saya ada kedai tu. Mungkin lah. Di tuan-tuan tak main kot. Allah Ta'ala bagi Ar-Rahman ni. Pemurah Allah Ta'ala ni dia bagi ke semua. Sebab tu kita boleh bernafas. Kita ada makan. Kita dapat rezeki. Kadang-kadang orang tak semayang. 20 tahun tak semayang 5 waktu. Tapi rezeki mewah. Pasal apa? Pasal Ar-Rahman Allah Ta'ala. Sifat Rahman Allah Ta'ala ni. Dia melingkupi seluruh. Dia tak pilih-pilih. Ar-Rahim. Berbeza dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ni bila yang nak tahu Ar-Rahim ni? Bila umur kita nak sampai, nak meninggal dalam sakarat, dalam mabuk nak meninggal tu, masa tu baru boleh kita tahu. Allah Ta'ala sayang ke tak sayang ke kita? Tu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan pasal apa yang tuan pengarang kitab ni dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, pasal apa? Ada dua sebab. Yang pertama ambil berkat dengan nama Allah. Tu yang pertama.
Ambil berkat nama Allah. Yang kedua, ambil berkat daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran ni mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kitab-kitab agama, boleh katakan semua tuan pengarang ataupun musannif, dia akan bubuh Bismillahirrahmanirrahim. Dalam majalah mangga tak ada Bismillahirrahmanirrahim. So khabar utusan pun tak ada mula-mula Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kitab agama ada. Tu. Dan dia beramal dengan hadis Nabi SAW. Apa hadis Nabi? Kullu amrin dhi bila la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Rawahu Abu Daud. Atau kama qala sadaqa Rasulullah SAW. Yang bermaksud, setiap perkara kebaikan yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka ia akan terpotong, yakni kurang keberkatan. Jadi, kita kalau nak buat kerja apa, kerja yang baik pun, kita kena mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak mula, boleh ke dengan bismillah ni? Boleh. Tapi, tak ada berkat lah. Kan? Ibu-ibu nak masak kat suami itu, Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Bapak-bapak nak mula kerja, kan? Tak kira lah, kerja bendang ke, gawian pejabat ke, kan? Haram apa pun gawian. Yang penting gawian yang elok lah. Kan? Amun gawian yang menyalahi syarak, yang tu tak boleh. Dan hukum baca bismillah ni ada 4. Yang pertama wajib. Bila yang wajib baca bismillah ni? Ketika setiap kali solat. Sama ada semayang fardu ataupun semayang sunat. Sebelum kita baca surah Fatihah tu, kena baca bismillah. Pasal bismillah ni dia termasuk dalam surah tu Fatihah. Yakni ayat yang pertama. Yang tu hukum wajib. Yang kedua, hukum bismillah ni yang kedua apa dia? Sunat. Sunat tadilah macam saya kata tadi, buat benda-benda yang harus, benda-benda yang baik. Kan? Nak menyangkui ke, nak menebah ke, nak apa ke, nak gunting rambut ke. Kan? Sunat bismillah. Selesai. Yang ketiga makruh. Bila pula makruh baca bismillah ni? Buat kerja baik pun makruh. Ada makruh tuan-tuan. Tuan-tuan baca dalam jamban boleh tak? Contohlah. Tak boleh lah kan? Lepas tu benda apa lagi yang makruh? Contoh, isap rokok. Kan? Tuan-tuan isap rokok sini. Tak pun. Yang tu makruh. Makruh lah kan? Saya tak berani lah nak kata haram ke makruh. Tapi sunat tak lah isap rokok ni. Yang itu makruh tentulah. Tentu makruh tu tentulah. Lepas tu makan sambil belacan. Sampai petang, hak benda yang bau-bau tu. Awak tak boleh ke makan? Boleh. Makan hak lain dulu. Pergi makan buah tembikai dulu ke. Lepas tu penderah sambil belacan. Tak ada masalah apa. Tu makruh. Yang keempat haram. Bila yang haram baca bismillah ni? Setiap buat pekerjaan yang haram lah. Sebagai contoh tikam nombor. Malam tadi dia mimpi. Hari ni ada special. Tak tahu hari Selasa. Selalu hari Selasa ada special. Biasa hari Rabu, Sabtu, Ahad. Kalau Selasa tu dia ada special selalunya. Tak tahu mana. Saya tahu lah tapi saya tak main. Saya tahu lah. Tak tahu lah kok ni ada tak ada. Tak tahu. Allah. Dia mimpi-mimpi semalam. Semalam aku mimpi dia kata. Kereta ada 5 biji. 5. Orang ada 3. 5, 3. Lepas tu pokok ada 2. 5, 3, 2. Yang satu lagi tu apa dia? Tak aku nampak. Macam motor. Tapi nak kata motor ke macam kambing pun dah. Contoh lah kan. Bubuh kosong lah. Dia bubuh 5, 3, 2, 0. Dia bismillah dulu. Haram lah. Jangan. Kan? Tuan-tuan jangan ada pitikam pula. Esok dah hari Rabu. Jangan lah. Ni orang minta derma ni. Tuan-tuan bubuh lah. Tuan-tuan jangan kedekut tuan-tuan. Bagi banyak. Ada tanda. Apa? Tanda ada. Bagi sikit. Tanda ingat. Tak bagi langsung tanda kedekut. Hak tu lah. Pasal apa tuan-tuan? Kelebihan tuan-tuan duduk sedekah setiap malam ni. Tuan-tuan tahu tak apa saya tolong ulang balik. Dalam Quran ada 3 tentang sedekah yang saya ingat. Al-Baqarah 261. An-Nahli 96. Sabak 34. Kita baca Al-Baqarah dulu 261. Masalul ladhina yunfiquna fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Ayat ni panjang kan? Al-Baqarah 261. Terjemah ringkas tuan-tuan. Tuan-tuan bagi RM1 dapat 700. Mana nak cari bank di Malaysia ni bagi 700%? Tak ada lah. Yang saya ingat lah kan. 25%
Tu pun zaman Siddiq Sigaraga. Dia bagi kat penasihat dia tu, Saleh Kamil. Dia kata kalau berjaya program kita ni 25% aku bagi. Tu Saleh Kamil tu. Apa Siddiq Sigaraga ya mampu bagi 25%. Lebih pada tu tak ada lah. Saham KPF Felda 16%. Tu tahun lepas, tahun ni tinggal 10. Pasal apa yang turun? Wallahu a'lam. Tabung haji 6.2 kot. Kalau tak silap, tabung haji 6.2. Takat tu je lah. Kan? Hak ni kalau kita bagi jalan Allah, tuan-tuan, bagi RM1 dapat 700. Mana ada Ustaz tak dapat apa pun. Benda as-sam'iyat al-ghaibiyat, tuan-tuan. Benda yang kita dengar tapi tak nampak. Kena yakin lah. Tu dalil yang pertama, Al-Baqarah 261. An-Nahli 96 pula, surah ke-6 dah. Allah Ta'ala kata apa? Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa. Apa yang ada di sisi hampa ni habis semua. Apa yang ada di sisi kita? Rumah, duit, kan? Pangkat, kuasa, semua habis. Wa ma'indallahi baqa. Dan apa yang ada di sisi Allah tu kekal. Maknanya kita ada duit, kita gunakan untuk jalan Allah yang tu kekal. Kita ada rumah, kita didik anak kita elok-elok, kan? Benda tu kekal. Petang tadi Ustaz Rosal Cik Rus ceramah di radio Perak FM. Tuan-tuan dengar? Saya dengar dia nak cerita institusi keluarga. Ada satu institusi keluarga. Dia kata semua orang yang hebat-hebat ni bermula daripada rumah. Sama ada hang doktor ke, hang doktor, engineer atau apa sajalah. Hatta orang pusat serenti pun bermula daripada rumah dia kata. Tu dia ceritalah tadi pukul 6.30. Nak tahu esok sambungan dia. Ada lagi. Ustaz Rosal Cik Rus. Ceramah di mana tak tahu, di Ipoh pun sahabat. Petang tadi pukul 6.30. Kan? Apa yang ada di sisi kita ni habis, tuan-tuan. Kecuali yang ada di sisi Allah. Tuan-tuan ada duit, tak payahlah bagi semua macam Sayyidina Abu Bakar. Kita iman, kita cap bawang lah. Tak boleh pergi. Kan? Bagilah tekat RM1 2. Macam saya kata tadi lah, bagi banyak tanda ada, bagi sikit tanda ingat. Tak bagi langsung, kedekut lah, yang tu lah. Kan? Yang ketiga, dalil surah Sabah. Surah ke-34 ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, Allah akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah, yakni Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah Ta'ala janji dah, hang bagi aku ni ganti balik dah. Jangan risaulah. Sebab tu kita ada ilmu, tuan-tuan, kita kongsi. Walaupun ilmu kita ni tak tahu mana, bila kita kongsi dengan orang, Allah Ta'ala akan tambah lagi ilmu dekat kita. Kan? Walaupun ilmu kita ni cerai ya, cak ayam ya. Kan? Kita tahu satu huruf ya, alif ya. Tapi dengan huruf alif tu kita ajak orang, Allah Ta'ala akan tambah lagi ilmu kepada kita. Sama juga sedekah. Sebab tu kena yakin kan. Dengan ayat Quran kena yakin, dengan hadis kena yakin. 3 dalil tadi. Balik tengok. Kalau tak betul abang Ustaz Lupi. Tak betul. Kan? Selesai kan? Haram. Sambung kitab balik. Ya, bismillah panjang. Kopal berhenti. Awal ya. Awal lagi maghrib awal. Kan? Tuan-tuan balik malam ni pun bukan ada apa extravaganza, lepas dah semalam. Malam ni kembali tau. Kan? Malam ni contoh apa Samarinda ada ibu-ibu Samarinda pukul 10 malam ni tak ada kan? Tak ada asal malam ni. Dengan nama Allah, Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar dan memberi nikmat yang seni-seni, dengan ia jua aku memulai risalah ini. Tuhan memberi nikmat kepada kita, tuan-tuan, memang tak boleh hitung lah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surah Ibrahim, surah ke-14 pada ayat 34. Pertengahan ayat 34. Memang tak boleh hitung. Kan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kan? Dengan ia jua aku memulai risalah ini. Pasal apa yang pengarang ni kata risalah? Dia tak kata kitab. Tu tanda dia pengarang ni rendah diri, tak sombong. Kan? Makna risalah ni helaian beberapa helaian kertas. Maknanya ilmu dia ni sikit lah dia kata. Kan? Dia nak kata tu lah. Sambung. Sambung apa? Tentang kitab tu tak? Saya lah sambung. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yakni segala puji tertentu bagi Allah. Puji ni terbahagi kepada 4 lah. Tuan-tuan maklumlah kan. Puji qadim bagi qadim. Puji hadis bagi hadis. Puji qadim bagi hadis. Puji qadim bagi hadis ni macam mana kan? Allah Ta'ala puji makhluk. Sebagai contoh dalam surah Sad, surah ke-38 ayat 44. Allah Ta'ala puji Nabi Ayub alaihi salam. Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Yang bermaksud,
dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Walaupun diuji dengan penyakit kulit yang sangat teruk, kan, sehingga kan bini belah, kan, anak-anak belah, tapi tetap dia istiqamah mentaati perintah Allah. Tu yang ketiga. Yang keempat, puji hadis bagi qadim, yakni makhluklah kita, hadis makhluk, puji Allah Taala. Tu semua tuan-tuan tahu. Dan yang keempat-empat puji ni berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan sombong. Kan, orang puji kita, kemas doktor, contoh-contoh. Kan? Pasal apa tuan-tuan yang kita tak boleh sombong kan? Sebab Allah Taala anugerahkan kepandaian kepada kita ni sikit sangat. Kan, dari segi akal lah, kepandaian. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Isra surah ke-17 ayat 85. Dan sedikit sahaja dari kami bagi ilmu kat hangpa ni, sikit lah, qalila, sikit-sikit. Sikit lah kami bagi ilmu. Sebab tu jangan sombong dengan ilmu, jangan sombong dengan harta. Sombong dengan harta, siapa dia tokoh harta, siapa dia? Qarun. Dia kata sebab aku ni, dia kata kerana ilmu aku lah, aku ni kaya. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat 78. Tuan-tuan tengok ayat 78, ayat 81 kot, Allah Ta'ala benam harta lah. Balik tengok lah. Kan? Tu tokoh harta. Kalau tokoh pemimpin hebat, Firaun lah. Siapa lagi? Tak ada orang lain lah. Kan? Itu tak apa, nanti kita hurai lain lah. Bukan tajuk tu lah ni. Kan? Sebab tu setiap puji tu kena balik pada Allah Ta'ala. Sambung. Tuhan yang menunjuki akan kami bagi jalan yang betul. Jalan yang betul ni jalan siapa? Tuan-tuan, jalan yang betul. Kita setiap hari diwajibkan kita sembahyang 17 rakaat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan Fatihah wajib baca 17 kali. Ayat yang ke-6 kita akan baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Soalan dia, jalan siapa yang lurus ni? Kena tengok surah An-Nisa, surah ke-4, ayat 69. Yang tu jawapan dia. Kan? Apa dia ayat dah? Ayat dah bunyi macam ni. Kita tak ingat, kita kena tengok lah. Kan? Tuan-tuan jangan gelak, tuan-tuan lagi tak ingat. Melawak lah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. An-Nisa surah ke-4 ayat 69. Yang bermaksud, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat. Kurnia nikmat apa? Nikmat jalan betul. Oleh Allah kepada mereka, iaitu yang pertama, Nabi-Nabi. Kita tak boleh sampai tahap ni, Nabi-Nabi. Tak boleh kalau lagu umat, lagu kita tak sampai Nabi-Nabi. Yang kedua, orang-orang siddiqin. Siddiqin ni macam mana tahap dia? Macam Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Tu pun kita tak boleh pergi. Sayyidina Abu Bakar ada tak boleh pergi. Yang ketiga, orang-orang yang syahid, yakni mati di jalan Allah. Hak ni kalau kita berani, kita boleh pergi. Nak tanya tuan-tuan, katalah contoh ada satu orang kaya. Kan? Orang kaya ni, dia katalah ni nak hantar hampi Syria, support semua. Pasport, duit belanja, semua bagi. Tuan-tuan nak pergi ke tak mau pergi? Pergi perang lah, pergi perang atau pergi makan angin. Pergi perang. Tuan-tuan sengak ni dia ada dua. Nak pergi tak apa, dia tak mau pergi. Tu dia pasti sengak. Dia duduk fikir. Tapi kalau tanya saya, kalau iman lagu saya ni mungkin tak pergi. Kalau ada orang lain yang pergi dulu. Pasal apa? Pasal kita ni, yalah iman dekat cerai ni kan. Tak boleh. Tak kuat iman. Ni orang syahid ni. Dan yang keempat siapa dia? Orang-orang yang soleh. Yang ni kok boleh. Boleh masuk. Kita ni golongan yang keempat ni. Sebab tu empat-empat golongan ni, golongan yang jalannya betul. Kan? Nabi-Nabi. Sebab tu kena mengaji sirah. Tengok sirah Nabi macam mana. Nabi kena ujian. Kan? Nabi kena cobaan macam ni, macam ni. Lepas tu Nabi buat amalan apa yang Nabi buat. Kan? Lepas tu orang-orang siddiqin. Macam para-para sahabat tu. Sayyidina Abu Bakar contohnya. Sehingga dia kata, ni hang bagi semua harta hang ni apa yang ada? Allah dan Rasul lah. Tu dia iman tahap tu. Allah dan Rasul je ada. Yang ketiga orang yang syahid. Jalan Allah. Kalau tuan-tuan mampu pergi perang jalan Allah, silakanlah. Kan? Tapi tak apalah kalau tak mampu pun, ada hadis lain kata,
Orang yang mai ke majlis ilmu ni ibarat perjalanan dia macam fi sabilillah, sehingga dia balik. Bila katalah dalam perjalanan dia majlis ilmu, perjalanan pergi dan balik dia accident, meninggal ke ataupun sebagainya, dia dikira mati syahid, tapi syahid kecil lah. Kena mandi, kena urih macam biasalah. Yang keempat tadi tu orang-orang soleh. Yang ni ikut boleh kita masuk insya-Allah. Orang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan. Nak bersahabat, kena bersahabat dengan orang soleh. Tapi kalau nak berkawan, kawan semua. Kawan semua kita kawan. Geng ketum, semua kawan. Geng apa tak sembahyang Jumaat. Sini ada tak sembahyang Jumaat lah. Tak ada orang. Tapi di tempat kami tu banyak tak sembahyang Jumaat. Takkan dia ikut masjid negara apa, hidup pelik lah. Sembahyang di rumah. Tak main sembahyang waktu boleh tahan lagi. Ni yang tak main Jumaat ni. Takkan ikut TV, ikut Putrajaya ke masjid negara. Dia buka TV, dia duduk depan dengar khutbah. Dia kata sama ya, dia kata aku dengar khutbah apa. Dia tahu lah macam-macam orang. Dah sambung ya. Dan tiada kami beroleh petunjuk jika tiada ditunjuk oleh Allah Ta'ala akan kami. Sebab tu tuan-tuan kena ingat. Allah Ta'ala utus Nabi-Nabi. Allah Ta'ala utus Rasul-Rasul ni membawa berita baik, berita yang tak baik. Yang ni benda yang nikmat dengan benda yang azab. Tapi soal hidayah, petunjuk, Nabi-Nabi tak boleh bagi. Macam lah ni Nabi-Nabi tak ada dah. Sekarang ni ada ulama, warasatul anbiya, orang alim, tok-tok guru. Tok-tok guru boleh mengajar. Dia kata judi haram, zina tak boleh, makan riba tak boleh, tidur atas riba bini boleh lah. Makan riba tak boleh, dia boleh habaq je lah. Tapi yang nak bagi hidayah tu Allah Ta'ala. Apa dalil tuan-tuan? Yang Allah Ta'ala kata hidayah ni daripada dia. Sebagai contoh, tuan-tuan mu sedia maklum di mana kisah Abu Talib masa dia nak meninggal tu. Dia nak meninggal, Nabi SAW kata kat dia, pak belakang dia bagi pakcik kot, pakcik masuklah Islam. Lepas tu di samping tu adalah Abu Lahab dan Abu Sa'ad angkatan dengan dia ahad tepi tu. Balik Islam apa kita agama lama, agama nenek moyang ni kata. Nabi kata masuklah Islam sampai ke sudah. Sampai dia meninggal tak masuk. Lalu Allah Ta'ala turun ayat Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tak dapat beri petunjuk kepada orang-orang yang kamu sayang. Melainkan Allah yang memberi petunjuk. Di hujung ayat Allah Ta'ala kata wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Ayat ni kalau tuan-tuan ada asbabun nuzul, tuan-tuan boleh rujuk Al-Qasas surah ke-28 ayat 56 berkaitan dengan kisah Abu Talib yang hampir meninggal. Tuan-tuan boleh rujuklah ayat tu. Dan Allah Ta'ala ni dia tahu siapa yang nak dapat petunjuk ni. Tok-tok guru ni boleh habaq je lah. Tapi tuan-tuan kena ingat, ada ayat yang suruh kita usaha mencari redha Allah. Apa ayat dia? Al-Ankabut surah ke-29 ayat yang terakhir ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang bermaksud orang-orang yang berjihad mencari keredaan kami, yakni bersungguh-sungguh nak cari redha Allah ni. Nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Yang ni Allah Ta'ala akan buka jalan-jalan kebaikan kepada dia banyak. Pasal apa? Pasal dia semangat. Semangat nak mencari ilmu. Semangat nak jadi orang yang terbaik. Di hujung ayat Allah Ta'ala kata wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang membuat kebaikan. Tu. Jadi tak ada alasan lah kita. Sebab tu kita ni dalam soal rezeki pun disuruh usaha. Apatah lagi untuk soal memahamkan agama. Selesai. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala keluarganya. Keluarga Nabi ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, Bani Hashim, yakni tak boleh makan zakat. Yang kedua, Bani Ismail, yakni sekalian umat Islam, termasuk kita lah. Tapi jauh lah kan. Dan segala sahabatnya sekalian. Sahabat-sahabat Nabi ni ada 124,000 sahabat. Dan yang meninggal kali terakhir, yang kali terakhir meninggal nama Amir bin Wasilah.
pada tahun 100 Hijrah. Apa syarat nak jadi sahabat ni? Syarat yang pertama, hidup zaman Nabi, tengok Nabi, lepas tu beriman dengan Nabi. Yang tu syarat dah. Sebab tu Uwais Al-Qarni dia hidup zaman Nabi, tapi dia tak dikira sebagai sahabat. Sebab dia tak dapat tengok wajah Nabi, sebab dia bukan orang Arab. Dia kalau tak salah saya dia orang Yaman. Tapi dia hidup zaman Nabi, tapi dia tak nampak, dia tak tengok wajah Nabi. Kan? Selesai. Sambung Islam. Hak ni kita baca sambil lalu Wa ba'du falamma kana fi sanati 1243 min sanati hijratin nabiy sallallahu alaihi wasallam sahibiha afdalus salati wa azka tahiyyati. Kemudian daripada itu maka tak kala adalah pada tahun 1243 daripada tahun hijrah Nabi SAW atas yang mempunyai dia yang terlebih afdal rahmat dan yang terlebih suci haluannya. Talaba minal faqir al-muqtarifi bidhanbi wa taqsir Muhammad Ali ibn Abdul Rashid bin Abdullah al-Qadhi as-Sumbawi bi Makkah musharrifati ba'dul fudala'il kiram min ashabina an utarjim kitab al-allamatu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani al-musamma bil yawaqit wal jawahir fi 'uqubati ahli al-kaba'ir wa ahwali yaumal qiyamati wa fi sifatil jannati wa ahliha min al-arabiyyati ila lughatil jawi famtathaltu bidzalik wa illam akun ahlan lidzalik liqillati 'ilmi wa qisari hammi wa naqsi fi fahmi wa qudratin dhihni wa qallati fahmi fi lughatil arabiyyati musta'ina billah wa mu'tamidan ala ikmalihi wa as'alullah ay yanfa'a bih kama yanfa'a bi aslihi innahu sami'un qarib wa ma taufiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilai anibu wa ilai anibu wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Telah menuntut daripada hamba yang fakir lagi hina yang mengaku dengan berdosa lagi taksir, iaitu Muhammad Ali bin Abdul Rashid bin Abdullah Al-Qadi Al-Jawi Al-Sambawi yang ada diam di Mekah Al-Musharrafah oleh setengah daripada orang yang mempunyai kelebihan lagi mulia, iaitu setengah daripada sahabat kami bahawasanya hamba terjemahkan kitab Syekh yang alim, iaitu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang dinamakan akan dia Al-Yawaqit wal Jawahir, pada menyatakan seksa segala orang-orang yang membuat dosa-dosa besar dan sekalian kesusahan dan kesakitan pada hari kiamat, dan pada menyatakan sifat syurga dan sekalian orang yang di dalam syurga daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi. Maka hamba perkenankan dengan yang demikian itu, jikalau tiada hamba ahli bagi yang demikian itu sekalipun, kerana sedikit ilmuku dan pendek hemahku dan kurang fahamku dan keruh hatiku dan sedikitku fahamku pada bahasa Arab, padahal aku minta tolong kepada Allah Ta'ala dan berpegang atas kesempurnaannya, dan aku minta kepada Allah Ta'ala akan bahawa memberi manfaat dengan dia kiranya bagi orang yang Islam seperti memberi manfaat dengan asalnya, bahawasanya ia jua Tuhan yang mendengar lagi hampir, dan tiada aku beroleh petunjuk melainkan dengan petunjuk Allah Ta'ala. Atasnya aku berserah diriku kepadanya, dan iaitu Tuhan yang memadai bagiku, dan ialah sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong. Dan iaitu melengkapi atas 12 bab. Bab yang pertama menyatakan seksa orang yang meninggalkan sembahyang. Yang kedua menyatakan seksa orang yang derhaka pada ibu bapa. Yang ketiga menyatakan seksa orang yang minum arak dan tuak. Yang keempat menyatakan seksa orang yang berzina. Yang kelima menyatakan seksa orang yang liwat. Yang keenam menyatakan seksa orang yang makan riba. Yang ketujuh menyatakan seksa orang yang meratap. Yang ke-8 menyatakan seksa orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Yang ke-9 menyatakan seksa orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja. Yang ke-10 menyatakan hak perempuan atas lakinya dan hak laki atas isterinya. Yang ke-11 menyatakan susah dan kesakitan pada hari kiamat. Yang ke-12 menyatakan sifat syurga dan orang di dalam syurga. Dan kami pohonkan kepada Allah Ta'ala ampun, ia jua yang amat mengampuni, bahawa masukkan kami ke dalam syurga dengan kurnianya dan kemurahannya, bahawasanya ia jua Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani akan sekalian orang yang beriman, mengerjakan sekalian suruhannya, dan yang meninggalkan segala yang ditegahnya. Amin ya rabbal alamin. Mukadimah habis dah. Masuk sikit bab sembahyang. Bab yang pertama tuan-tuan,
Al-babul awwalu fi uqubati tariqis shalah. Ini bab yang pertama pada menyatakan seksa orang yang meninggalkan sembahyang. Firman Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat pada ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqimus shalah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, dirikan oleh kamu akan sembahyang. Bahawasanya sembahyang itu adalah ia atas segala orang yang beriman, yang difardukan berwaktu atas mereka itu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita bahas sikit tentang sembahyang, tuan-tuan. Di mana sembahyang ni satu ibadat yang sangat-sangat istimewa. Pasal apa yang kata sangat istimewa tu? Amal ibadah lain tak ada special kan? Dah, amal ibadah lain pun ada special. Tapi sembahyang ni lebih lagi. Sebab perintah sembahyang ni Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri ambil pada ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan dan puan-puan pun tahu, kalau ibadah-ibadah lain melalui perantaraan Jibril. Kita tuan-tuan kalau benda yang istimewa ni kena ambil sendirilah. Kalau tuan-tuan ada anak, kalau tuan-tuan biasa convocation, kan? Convocation ambil degree ke master ke PhD. Hari combo tu kena ambil sendiri, nak pakai jubah pula. Kan? Jubah pula sewa. Tak boleh pakai baju Melayu cerai lagu ni, kain pelikat, binek tak pentas, siapa nak bagi? Pasal apa? Protokol. Undang-undang. Saya tahun lepas, tahun ni bulan puasa, panggil baca Quran, Sultan Hilir mai di Masjid Simpang. Saya tanya mereka pakai kopiah putih boleh tak? Mereka kata kalau boleh pakai sokok hitam. Saya pinjam sokok hitam kawan lah. Kita tak ada sokok hitam. Lepas tu kena pakai samping baju Melayu apa. Tak apalah pasal apa? Protokol. Jadi tuan-tuan yang mana bisa ambil degree tu, ambil master ke misalnya, kena pakai jubah tu lah. Kalau master RM200 sewa. Kalau degree 200, kalau master lebih RM50. Pasal apa yang lebih? Pasal tambah lain. Di topi biskut jagung dia tu, dia tambah lain. Kalau tuan-tuan yang ada master tu tahu, dia tambah lain. Tambah lain tu lebih RM50. Dia lah. Macam-macam. Kalau PhD topi kemek sikit lah. Topi hat kemek sikit lah. Tu lah. Sebab apa? Benda istimewa. Begitu juga sembahyang ni tuan-tuan. Benda sembahyang ni tuan-tuan, dia tak ada tolak ansur. Puasa ada tolak ansur, tak larat boleh bayar beras. Fidyah. Kalau pi musafir jauh, boleh buka, harus buka, tapi wajib ganti. Wajib qada. Ibu-ibu kalau mai haid yang tu tak payah tinggal itu ya, tak ada apa. Kalau laki-laki daripada lagi akal waras, walaupun sakit macam mana pun, duduk hospital ni terlentang. Kita pergi tanya, Din, dia tu maknanya dia faham, kita panggil. Kena sembahyang. Kita pening kepala sikit, tak sembahyang lah. Saya lah tuan-tuan sembahyang. Saya. Sebab tu sembahyang ni dia berwaktu. Dia bukannya orang kata kena 24 jam sembahyang tak. Yang kata asal waktu 50. Kalau 50 waktu tuan-tuan, bahagi dengan 24 jam, 2 minit sekali kena sembahyang. Mampu. Pakai tak pula rumah lah. Sebab tu hikmah dia ada lah. Tinggal 5. Tu pun ada juga. Ayah pin ke siapa nak tinggal 3 lah. Lagi haru. Mana orang tua tu pergi tak tahu. Kerajaan langit duduk di langit apa. Tak ada pun. Dan sembahyang ni tuan-tuan dia terbahagi kepada 5 waktu. Bukan yang fardu tu. Dalam satu waktu sembahyang tu, dia ada 5. Waktu yang pertama apa dah? Waktu fadilah. Waktu yang berkelebihan. Bila yang waktu kelebihan ni? Lebih kurang 20 minit selepas masuk waktu. Sebagai contoh, Zuhur 1:4 minit. Sampai 1:20, tak apa 1:30. Yang tu waktu fadilah. Yang ni mana waktu yang paling aula kita sembahyang. Waktu yang paling terbaik. Tu yang pertama. Yang kedua, waktu ikhtiar. Bila yang waktu ikhtiar ni, waktu pilihan ni bila? Selepas pada tu, sampai lagi 5 minit nak masuk waktu asar. Lagi nak ambil waktu lah. Itu waktu ikhtiar. Waktu makruh. Bila waktu makruh? 5 minit lagi nak masuk asar. Contoh, asar pukul 4:23. Kita semayang 4 suku lebih kurang. Yang tu makruh. Pasal apa yang semayang 4 suku? Duk alik tengok TV. Tengok WhatsApp. Dan ni macam tu lah kan. Duk alik yang tu lah. Yang keempat, waktu haram. Bila waktu haram ni? Angkat-angkat takbir nak semayang zuhur. Orang azan dah. Asar. Yang tu waktu haram. Yang kelima, waktu uzur. Waktu uzur ni dia berkaitan dengan solat jamak dan qasar. Di mana contoh kita nak pergi Kuala Lumpur, kita berhenti rehat di Sungai Perak, kita nak semayang jamak lah, zuhur dengan asar. Kita semayang 2 rakaat, tiba-tiba perut lapar, pergi makan dulu lah.
Pergi makan tu berapa minit dah, setengah jam. Tak boleh. Dia pasal jamak kosan ni dia kena mualat. Dia kena berturut. Sehingga ulama' kata time dia lebih kurang sembahyang sunat 2 rakaat. Lebih kurang 3 minit lah. Daripada zuhur tu lepas salam nak pergi sembahyang asar pula. Kita nak himpun sembahyang tu. Dia kena mualat. Tak boleh panjang masa. Selesai. Timbul soalan. Boleh tak qada solat ni? Kisahlah dulu-dulu kita tak sembahyang. Kan? Saya lah tuan sembahyang. Kan? Saya lah. Kan? Boleh tak qada? Dia yang betul-betul boleh qada ni tuan-tuan 2 sebab lah. Yang betul-betul boleh qada. Yang pertama lupa. Memang tak ingat langsung. Lupa. Yang kedua tidur yang tak sedar diri. Tidur memang contohlah. Malam tidur pukul 11, tak tahu jaga pukul 8. Memang tak sedar langsung. 5.30 tak sedar, pukul 6 tak sedar. Yang tu boleh. Kan? Tapi yang pertama soal lupa tu tuan-tuan. Bagi saya zaman kita lah ni tak boleh lupa tuan-tuan. Pasal apa yang kata tak boleh lupa? Azan, speaker, dengar sampai rumah. Kalau tak dengar pun TV, duk azan, radio, duk azan. Kita ada gadget canggih-canggih, handphone lah, apa lah, boleh bawa masuk. Upload masuk dengan software azan bila masuk waktu. Sebab tu saya kata zaman lah ni tak boleh lupa. Kalau kata lupa juga tu tak tahu lah. Wallahualam memang ada lupa sungguh. Tapi saya kata tak boleh. Tapi yang tidur, yang tak sedar ni, yang tu boleh. Mungkin terjadilah pasal ikut letih tanggung balak ke apa. Lena-lena malam tu terus jaga-jaga pukul 8 pagi lah. Memang tak sedar. Tapi kalau tuan-tuan sedar 5.40, subuh 5.45, yang tu tak cik. Kita kata 5.40, gambar 5 minit lagi tidur lagi lah. Yang tu tak boleh lah. Kalau ikut tak boleh. Habis tu boleh kan kita qada, tapi dah dulu kita tak sembahyang. Berdosa tetap berdosa kan. Cuma kita kena ni balik atas ihsan rahmat Allah lah. Semoga Allah ampun dosa kita tu. Kena qada balik. Dia serupa juga macam contoh. Ada timbul soalan lagi. Dulu-dulu kami tak sembahyang, kami tak qada. Boleh tak kami sembahyang sunat? Boleh tak kami sembahyang sunat? Pendapat pertama kata tak boleh. Selagi hang tak qada sembahyang habis, hang kena sembahyang sunat. Hang kena sembahyang. Sembahyang bagi habis dulu. Yang tak sembahyang dulu tu. Sebab apa? Contoh. Macam apa? Sebelum ni kita tak sembahyang, lepas tu kita buat sembahyang sunat. Padahal kita belum lagi. Ada apa yang ganti lagi? Tak lagi. Kena sembahyang dulu bagi habis. Kecuali 4 perkara. Tidur, makan, berak. Lepas tu cari pergi kerja. Yang tu lah. Duduk balai lentang pun haram. Ikut pendapat yang pertama. Selagi tak qada sembahyang. Yang kedua, boleh sambil-sambil sembahyang sunat, sambil-sambil qada. Dia macam hutang jugalah. Bolehkah kita bayar, kita sedekah sedangkan kita ada berhutang? Pendapat pertama kata tak boleh. Sebab hang kena bayar hutang dulu bagi habis. Pendapat kedua kata boleh. Sambil-sambil hang bayar hutang, sambil-sambil hang sedekah. Macam tu. Selesai. Boleh. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam, surah ke-19 ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ. Yang bermaksud, maka telah mengganti-ganti kemudian daripada mereka itu oleh yang mengganti, yakni anbiya, yakni mengganti para nabi. Awal-awal yang mengganti umat mereka itu telah meninggalkan mereka itu akan sembahyang. Dan mengikut mereka itu akan syahwatnya, yakni meninggalkan sembahyang, maka lalu dimasukkan ke dalam neraka, melainkan orang yang taubat pada meninggalkan sembahyang, serta diqadakan sembahyang yang ditinggalkannya, maka tiada dimasukkan ke dalam api neraka. Maknanya yang mengganti para nabi itu zaman kita lah. Zaman lah ni. Sebab tu Imam Ghazali, dia tanya anak murid dia, orang tasawuf. Orang tasawuf ni dia pandangan lebih sikit. Dia tanya anak murid dia, benda apa yang paling ringan? Anak murid dia jawab, kapas, daun. Jawapan hampa tu betul dia kata. Tapi yang paling ringan, sembahyang. Pasal banyak kita zaman lah ni meringan-ringankan bab sembahyang. Tu belum masuk bab ilmu dengan sembahyang lagi. Lagi saya akan hurai sikit. Berdasarkan dalil Quran, insya-Allah saya akan hurai. Pasal apa sembahyang ni orang buat lebih kurang kadang-kadang dengan tok makninah tak ada. Sembahyang baca lintang pukang. Saya pagi tadi sembahyang subuh pagi tadi. Saya main lambat. Tapi lambat saya tu saya dan lah rakaat pertama. Kami dah sujud yang pertama. Lepas tu ada orang main. Orang main dia takbir dia terus sujud.
Okey, terkejut tak apalah. Lepas tu ikut biasa. Saya ingat lepas bagi salam dia nak tambah satu rakaat lagi. Dia bagi salam juga. Kalau umur muda tuan-tuan, boleh tahan lakuk jahil. Ni dah 60 lebih lah. Saluran satu. 60 lebih lah. Saya kata, pasal apa dia tak tambah rakaat? Dia tak dapat rukuk bersama imam. Lepas tu saya nak teguk, saya segan. Iman kulit bawang. Orang tua kata, macam mana? Mayang tepi kita. Lah. Lepas tu dia tak duduk habis doa apa, dia belah cepat lah. Pasal dia duduk meniga apa. Belah. Macam mana aku nak buat ni kata? Tak abang, aku kena. Lepas tu tak apa. Petang tadi saya biasa. Ingat kot dia main, tak main. Kalau dia main, saya nak abang. Segan nak abang lalu tu sagi aib dia pula. Tu tuan-tuan. Nampak sangat pasal apa? Nabi kata dah di akhir zaman ni. Yakunu fi akhiriz zaman ubadun juhalun. Atau kamakal. Akan datang di akhir zaman ni orang yang rajin ibadah tapi jahil. Apa dalil tuan-tuan rajin ibadah tapi jahil? Minta maaf makan serai ni mungkin tak ada. Ni tempat lain. Maghrib dia main semayang. Dia main semayang maghrib. Bila tok guru nak mengajak dia belah balik. Padahal bukan ada hai apa. Kalau ada hai apa tak apa. Ada keluarga ke, ada masalah apa tak apa. Ni saja-saja balik. Ngaji apa ustaz tu kata ke orang. Yang main ni orang ke binatang? Minta maaf lah. Minta maaf. Pasal apa? Saya tengok keadaan ni. Ada ramai dia rajin sembahyang, bayar rajin. Tapi bila kuliah, duduk balai lintang. Sini tak ada balai lintang. Lah duduk balai lintang, duduk menyimbang. Menyimbang kata, ustaz tu duduk ulang-ulang tu. Ulang-ulang tu. Hak menyimbang ni, minta maaf lah. Lapis-lapis yang dah ada cucu lah. Saya pagi tadi tu tengok depan mata saya sendiri. Sepatutnya dia tak dapat rakaat, dia kena tambah. Sebab macam mana tuan? Nabi kata dah akhir zaman ni, ramai orang beribadat tapi jahil. Tak tahu dah. Tak maaf dah. Nak buat macam mana? Dan mengikut syahwat. Ikut hawa nafsu. Nafsu kita ni tuan-tuan mengaji tasawuf kan. Dengan Ustaz Jamari kan. Boleh pimpin nafsu kita ni. Kalau nafsu tu dipimpin jadi baik, dia jadi baik lah. Tapi kalau nafsu tak dapat pimpin, habis. Kira tindak tanduk kita tu mesti akan bercanggah. Sebab apa? Nafsu ni dia mudah terpanggil untuk buat perkara yang seronok, perkara yang maksiat. Dia mudah terpanggil. Kalau kita tak lawan betul-betul, pakai kita ikut lah. Sebab tu istiqamah tu penting. Biasa sahabat tanya, Qulli fil Islam ya Rasulullah, hang cerita kat aku apa Islam ni. Bila aku tanya kat hang ni, aku tak mau tanya dah dekat orang lain. Cukuplah aku tanya dekat hang ni. Nabi kata cukup dah. Aku tanya kat hang ni, aku tak mau tanya dah dekat orang lain. Lepas tu apa ni? Terus Nabi SAW jawab, qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Dia tanya, ya Rasulullah, Qul li fi Islam. Tanya tu. Katakanlah kepadaku tentang Islam. Qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Satu perkataan yang tidak perlu aku bertanya kepada orang lain. Lepas aku tanya kat hang ni, aku tak mau tanya dah kat orang lain. Nabi jawab dua. Nabi bersambung sabda dah. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Beriman kepada Allah dan istiqamah. Beriman kepada Allah dan istiqamah. Sebab tu istiqamah ni tuan-tuan, dia yang penting ni satu lagi, Baba Lutfi baru ni, yang hak kuliah baru ni. Dia kata apa? Kalau kita istiqamah ni tuan-tuan, perasaan ibadah yang terpaksa tu Allah Ta'ala akan buka. Allah Ta'ala akan buang. Dulu mungkin kita main sebab kawan. Kawan kata ni tua, main dalam masjid semua. Nak bercucu lah pun. Main lah malu pasal kawan. Tapi bila kita istiqamah, perasaan yang rasa terpaksa tu Allah Ta'ala akan buang. Kita main dengan ikhlas. Kunci dia apa? Istiqamah. Kunci dia istiqamah. Sebab tu dia kata meninggal semayang serta di kalau semayang dan ditinggal maka tiada dimasukkan ke dalam api neraka. Sambung. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Surah Al-Maun ayat 4 dan 5. Yang bermaksud maka dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka yang adalah mereka itu lalai dan lupa. Yakni ditinggalkan akan sembahyang. Di mana ayat ni tuan-tuan, lalai dan lupa ni dari segi ilmu lah. Kadang-kadang solat tak kena cara. Solat tak betul. Duk ikut orang taklid je.
Padahal kepahaman ilmu tak ada. Kan Ustaz Zakaria Haji Ahmad ada abang baru ni. Dia kata kita ibadah ni tuan-tuan. Dia kata kita bukan sekadar duit ringgit yang Allah Ta'ala nilai. Allah Ta'ala nilai juga kesusahan tu. Tapi yang Allah lebih nilai apa dah? Kepahaman ilmu tu. Saya ingat lagi dia kata kuliah yang 2 bulan lepas dia yang dia muzakarah bab korban. Dia kata tu. Kepahaman ilmu tu tuan-tuan. Sebab tu macam pengurusi majlis kata tadi tu istiqomah lah main mengaji tuan-tuan. Tuan-tuan orang bagal serai untuk guru alim-alim main mengajar. Kalau tuan-tuan tak ambil peluang rugi. Datuk Soleh, Datuk Hasan, Ustaz Zakaria. Main mengaji tak ni Baba Lutfi pula bulan depan macam 3 kali lah kita kuliah Tafakuh Fiddin. Main tuan-tuan mengaji tuan. Kitab Tauhid, kitab Fiqh tapi Natun Najar tu. Patut Datuk Ahkam tu hadis berkaitan dengan hukum. Main tuan mengaji tuan. Lapangkan masa kalau boleh hari Ahad minggu kedua tu jangan pergi mana. Main masjid dulu. Ada kenduri tak? Kenduri pukul 12. Pukul 12 pergi ya. Kalau kenduri jauh tak apalah. Main lah saya serulah tuan-tuan. Main hari Ahad. Bukan kerja pun no. Tapi kalau kerja tak apalah. Pergilah kerja. Main tuan mengaji tuan. Rugi tuan pasal apa? Bila ilmu tak ada. Susah lah semayang ikut-ikut. Dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ni surah ke-70. Juzuk yang ke-29. Ada 8 golongan orang yang baik. Ada 8 golongan. Tapi yang bak semayang 2 kali Allah Ta'ala ulang tentang semayang ni. Apa dia yang Allah Ta'ala ulang tentang semayang sampai 2 kali? Yang pertama ayat 23. Alladzina hum ala solatihim daimun. Yang bermaksud yang mereka itu tetap mengerjakan solat. Mereka ni semayang. Semayang lah dia semayang. Pukul 3, pukul 4. Dia semayang. Dia semayang. Tapi ayat 34 Allah Ta'ala ulang balik tentang semayang. Walladzina hum ala solatihim yuhafizun. Yang bermaksud dan orang-orang yang memelihara solatnya. Beza tuan. Orang sembahyang dengan orang yang memelihara solat. Yang ni yang memelihara ni apa maksud? Kualiti solat tu. Dia solat dengan kepahaman ilmu dia. Bukan solat taklid buta gitu yang orang rukuk dia rukuk. Lepas tu dari segi bacaan dia mengaji sungguh. Fatihah ni ada 156 huruf. Boleh jadi 155. Pasal apa pula boleh jadi 155? Apabila kalimah Maliki Yaumiddin tu kita buang alif zaidah, kita bagi pendek, boleh. Contoh baca pendek, Maliki Yaumiddin, sah. Pasal apa? Tuan-tuan boleh rujuk lah buku yang Atulak pun dah. Itu kitab fiqh ngaji dengan Ustaz Saleh di Istimak di Sungai Petang. Fatihah ni ada 156 huruf. Lepas tu boleh jadi 155 bila kita buang alif zaidah pada perkataan Maliki Yaumiddin. Dan sabdu tasydid ada 14. Di mana tasydid ni dia mesti kena tekan betul-betul. Tak boleh sambil-sambil ya. Macam contoh pada kalimah iyyaka tu. Kalau baca tak ada sabdu, makna berubah jadi kepada matahari yang kami sembah. Dia baca iya. Dia tak berubah sabdu, tak berubah tasydid. Tok imam kita sedap baca Ustaz Lutfi. Kemah baca. Sebab tu tuan-tuan kena ngaji lah. Saya seru tentang kena ngaji. Sebab tu solat ni Allah Ta'ala kata orang yang mengerjakan solat yang pertama dan orang yang memelihara solat. Yang ni kualiti solat, ilmu tentang solat. Termasuklah ilmu dengan ibadah-ibadah lain. Selesai. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan ada pun yang dinamakan Wail. Itu satu wadi, yakni lembah. Yakni tempat dalam antara 2 gunung ialah api neraka Jahannam. Minta tolong daripadanya kepada Allah Ta'ala api neraka Jahannam daripada panasnya. Dan wadi itu tempat kediaman orang yang mentakhirkan sembahyang daripada waktunya. Istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang selama-lamanya. Tempat ni tuan-tuan, orang yang mentakhirkan sembahyang, yang saja-saja lewat sembahyang. Tak ada urusan apa pun saja lewat. Duk balik apa WhatsApp lah ni. Kira jaga-jaga tu dia tak nak tengok lain, tengok handphone tu. Padahal pun kadang-kadang grup ni bersembang apa? Atau pukul 3-4 pagi sembang ni apa ni tak ada apa-apa tak mau tidur ah. Sembang pukul 3-4 pagi, sasak masuk perak masuk mesej. Lek lah. Ni yang mentakhirkan sembahyang ni. Dan istimewa, ini mana special lah untuk orang-orang yang meninggalkan sembahyang selama-lamanya. Termasuk orang yang meninggalkan sembahyang ni tuan-tuan, orang yang sembahyang tapi tak sah. Minta dijauhkan tuan-tuan. Kita sembahyang tapi tak ada ilmu tuan. Sebab tu kena ngaji lah. Yang itulah kesimpulan lah. Macam pengurusi majlis kata tadi tu istiqamah tu penting. Inilah seksanya orang yang meninggalkan sembahyang. Yang demikian disebutkan di dalam Al-Quran dan beberapa ayat Quran yang lain. Di antaranya surah Al-Mudassir, surah ke-74, ayat 42-43.
Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Pasal apa ni orang tanya? Ma salakakum fi saqar ni pasal apa yang hangpa ni duduk dalam neraka saqar ni? Mereka berkata, qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin. Sesungguhnya kami tak termasuk orang-orang yang melakukan solat. Tu dalil lain tuan, ayat Quran. Oh, boleh kita nak sikit ya. Sikit ya. Bila pula nak main tak tahu. Tak lagi tak pada ni saja isi ya, si slot Ustaz Ruslan. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma farraqu bainal muslim wal munafiqi illa bi tarki shalah, fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafira." Tiada berbeza antara orang Islam dan antara orang yang munafik, melainkan orang yang meninggalkan sembahyang. Maka apabila ditinggalkan dia padahal ingkar ia bagi wajibnya, maka adalah ia kafir dengan nyata. Kerana munafik itu pada zahirnya Islam dan batinnya kafir. Hadis ni tuan-tuan, dia cerita maknanya orang yang tak sembahyang ni, kalau ikut mazhab kita Imam Syafi'i dosa besar. Tapi 3 mazhab lagi terus kafir. Kan? Kita kata dosa besar, okey, dosa besar tinggalkan sembahyang. Tapi hadis ni dia kata apa? Maka apabila ditinggalkan dia padahal ingkar ia bagi wajibnya. Contoh macam ni. Kita tanya seorang sahabat, pasal apa tak sembahyang asar lagi ni? Sembahyang bukan wajib. Yang tu rosak akidah lah. Pasal dia kata sembahyang tu tak wajib. Tapi kalau kita tanya dah pasal apa tak sembahyang? Aku bukan tak mau sembahyang. Aku tahu sembahyang tu wajib tapi aku malas. Kulir. Orang Banjar kata kulir. Orang Banjar kata, dia malas. Yang tu dosa besar. Dosa besar ni hukum pasik. Dan tuan-tuan kena ingat, dosa besar ni memadai buat sekali ya. Sekali pasik terus. Dosa kecil, kalau kita kekal buat dosa kecil, baru jadi pasik. Kan? Boleh faham itu? Okey. Buat dosa besar ni sekali ya, pasik. Dan pasik ni tuan-tuan tak boleh jadi wali, tak boleh jadi saksi. Tapi tak apalah, macam kata Ustaz Lupi duduk nikah orang. Bila pak nak serah wali, wakil wali lah. Ustaz Lupi suruh lah istighfar. Mudah-mudahan Allah ampun. Dan dosa kokok kalau pak sejenis tak semayang ke, tak pergi Jumaat ke. Ada tuan-tuan. Saya cerita, baru ni ada sembang dengan kawan dekat kedai. Dia kata, hang tak kena panggil ke penuri rumah ni? Penuri apa? Anak dia nak bertunang. Nak bertunang. Saya adalah hati bercakap ni. Yang pak lah ni Jumaat pun tak main. Kita kenal tuan-tuan, masjid kita bukan macam masjid haram besar. Boleh tahu lah siapa main, siapa tak main. Melalui jiran-jiran apa. Boleh tahu. Loh, anak nak bertunang. Maknanya bila nak bertunang tu esok nak jadi wali ya. Ni hang Jumaat tak main ni. Macam mana? Fikirlah jenau tak. Sebab tu tuan-tuan, fasik ni tak boleh jadi wali, saksi tak boleh. Tapi kita suruh istighfar tu mudah-mudahan Allah ampunlah dosa. Tu fasik. Yang hadis ni kata munafik. Munafik ni apa tanda? Munafik ni tuan-tuan, di luar nampak Islam, IC Islam, tapi dalam hati tak yakin dengan Islam. Yang tu alamat tanda munafik. Dan bapa munafik tuan-tuan tak ada lain lah, Abdullah bin Ubay. Di mana Abdullah bin Ubay ni dia sembahyang belakang Nabi, tapi dia bapa munafik. Tuan-tuan boleh rujuk surah At-Taubah surah ke-9 ayat 84. Ayat dia bunyi macam ni. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Dan janganlah kamu sembahyang jenazah di antara mereka tu. Wala taqum ala qabri, dan janganlah hang berdiri di tepi kubur dia. Ulama tafsir kata berdiri di tepi kubur ni jangan doa. Orang munafik ni jangan doa. Innahum kafaru billah wa rasulih. Sesungguhnya mereka ni derhaka kepada Allah, derhaka pada nabi-nabi rasul. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ayat ni tuan-tuan turun berkaitan kematian Abdullah bin Ubay. Bila Abdullah bin Ubay ni mati, anak dia mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, pak aku ni meninggal dah. Aku nak minta hang semayanglah apa pak aku punya ni, semayang mayat. Lepas tu tak apalah, Nabi pun pergi. Jumpa Sayyidina Umar kata, Rasulullah hang nak pergi mana? Tu Abdullah bin Ubay matilah, nak pergi semayang mayat dia. Ada pula nak pergi semayang mayat jenazah orang munafik. Tak apalah, anak dia bagus, aku pergi lah. Lepas tu Allah Ta'ala turun ayat tu, tak benarkan Nabi pergi. Tuan-tuan boleh rujuk lah At-Taubah 84. Rujuk asbabun nuzul. Tak benarkan Nabi pergi. Sebab tu tuan-tuan, kata-kata Sayyidina Umar ni, dia banyak kata-kata dia selepas tu turun ayat Quran.
Bila Sayyidina Umar kata macam ni, turun ayat Quran. Sebagai contoh ayat itulah ayat tadi tu, At-Taubah 84. Lepas tu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla tu. Al-Baqarah 140 lebih kurang tu. Kan? Apa dia habaq dekat Nabi Rasul, kalau kita buat tempat sembahyang ni maqam Ibrahim ni kan cantik. Turun ayat mengiyakan cakap Sayyidina Umar. Hebatlah Sayyidina Umar kan. Sehingga kan iblis pun tak lalu jalan Sayyidina Umar yang apa? Sayyidina Umar lalu situ, dia tak lalu. Kan? Kita nak kias macam mana? Ya, kata peristiwa iblis tak lalu, jalan yang Sayyidina Umar lalu. Contoh, kan? Tok guru main duduk meja mengajar. Lepas tu dia belah balik saja. Sama. Minta maaf dah. Tuan-tuan jangan marah saya. Balik saja, kan? Lepas tu dah lah balik komplain pula. Lagi tak guna. Sambung-sambung lah sikit kan, sambung ni. Dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya barang siapa memudahkan dan meringankan akan sembahyang, diseksa akan dia oleh Allah Taala dengan 15 seksaan. 6 seksaan di dalam dunia dan 3 seksaan pada waktu matinya, dan 3 seksaan pada waktu di dalam kuburnya, dan 3 seksaan waktu bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat. Maka datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa jua suatu baginya seksa dalam dunia ini?" Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, dihilangkan Allah Taala berkat umurnya. Umur jadi tak berkat, tuan-tuan, orang tak sembahyang ni. Apa tanda yang tak berkat ni? Umur walaupun tua tapi tak suka kepada kebaikan. Walaupun lama masa tua kasar. Kan? Tak suka kepada kebaikan. Tu tanda tak berkat umur kan. Tanda tak berkat umur. Lepas tu orang pula tak hormat. Walaupun dia ni orang tua tapi orang tak hormat. Pasal apa? Pasal dia tak jaga sembahyang. Allah Ta'ala tarik aura sebagai sepatutnya orang tua ni kena hormat. Tapi orang muda tengok, hormat apa? Pakcik ni pun teruk lah. Habis dah. Tu yang pertama. Yang kedua, dihilangkan oleh Allah Ta'ala akan rezekinya. Rezeki ni tuan-tuan terbahagi kepada 4. Yang pertama mazbun. Yang kedua maksud. Yang ketiga mau'ud. Yang keempat mabluk. Apa dia tu? Mazbun ni Allah Ta'ala jamin dah rezeki dah. Hang cari pun dapat, tak cari pun dapat. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Surah Hud, surah ke-11 ayat 6. Kan? Dan binatang yang melata ni Allah Ta'ala janji rezeki dah. Kami jamin rezeki dah. Binatang melata ni termasuk segenap makhluk yang bernyawa. Maknanya kita cari pun dapat, tak cari pun dapat. Yang kedua maksud, rezeki yang telah dijanji, dibahagi-bahagi kepada makhluk. Contohnya macam mana tuan-tuan? Contohnya macam ni. Daging lembu tu memang dah tulis dah rezeki kita. Kita tak tahu lagi ni. Kita pergi satu tempat, orang hidang makan daging lembu misalnya. Tu rezeki kita. Saya contoh saya. Baru ni kami kuliah di Sungai Ulak, Kulim. Kuliah Ustaz Zakaria, idaman penuntut bab munakahat poligami. Bab poligami. Habis-habis tu sahabat-sahabat Kulim kata lapar juga tapi makan dulu lah. Kami pergi makan dulu. Lepas tu kami pergi junjung pula forum perdana tempat sekolah Ustaz Bakri tu, Ustaz Pawas, Ustaz Nazri dengan Ustaz Bakri lah, forum. Tadi tu kami makan pasal kami lapar betul, memang kami lapar lah makan. Lepas habis forum tuan-tuan, depa jamu pula kurma kambing. Tu kambing tak, memang rezeki tu dah tulis dah kat kami tu. Nak abang itu lah. Nak cerita hak tu. Maknanya rezeki tu kita, maknanya dia dah telah janji dah. Hari ni aku makan kurma kambing sebenarnya, nasi arak. Dah janji dah. Dah janji dah rezeki tu. Yang ketiga mau'ud. Rezeki yang dijanji jika percaya. Macam mana rezeki yang dijanji jika percaya? Sebagai contoh, bila kita usaha ikhtiar, Allah Ta'ala bagi rezeki. Sebab tu dalam kitab hikam, dalam kitab hikam yang syarah dia yang mula-mula tu, muka surat 5 macam tu. Manusia ni dia kata kadang-kadang kita duduk bersungguh-sungguh benda yang dah dijanjikan Allah. Apa dia benda yang dijanjikan Allah? Bak rezeki lah. Habis tu, tapi janganlah duduk tidur di rumah mampu Pilah kerja. Tapi benda tu dah dijanji. Tapi manusia ni benda yang tak bagi dekat depa ni, kalau hampa tak buat, hampa tak dapat, hampa tak mau bergelut pula. Apa dia? Soal ibadah. Bab sembahyang tak mau bergelut, bab menuntut ilmu tak mau bergelut. Yang bergelut bab rezeki. Padahal bab rezeki ni Allah Taala jamin dah.
Tapi dengan syaratlah kena usaha ikhtiar. Itu tuan-tuan pun tahu kan. Kena usaha ikhtiar. Dan yang ketiga, mabluk ni rezeki yang dipilih. Yang dipilih-pilih ya, Allah orang ni dapat rezeki sini, orang ni dapat rezeki sini. Yang tu, rezeki ada 4. Selesai. Dan tuan-tuan, antara punca untuk mudah dapat rezeki ni kena semayang. Surah Taha, surah ke-20 ayat 132. Allah Taala kata, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq wal 'aqibatu lit-taqwa." Yang bermaksud, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Perintah mendirikan solat dan sabar. Sebab tu tuan-tuan, benda solat ni nak lekat payah. Kalau tuan-tuan ada anak-anak, kadang-kadang susah nak didik anak-anak ni untuk lekat solat. Dan Nabi ajak umur 7 tahun suruh solat. 10 tahun kalau tak solat pukul. Pukul pula jangan duk pukul teruk sangat. Jentik telinga lah. Bagi sebagai tanda kita tu tak suka lah. Mereka tu tak mau sembahyang. Kan? Dan kami tidak meminta rezeki daripadamu. Bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab tu solat ni tuan-tuan, kalau boleh keluarga kita kena bagi clear lah. Kena bagi habis. Sebab tuan-tuan, ada kisah tentang alam barzakh di mana bila satu roh tu mati, satu roh tu dia baru masuk kubur lah, baru jadi ahli baru. Jadi orang-orang yang ahli lama ni, dia tanya dekat hayat orang baru masuk ni. Dia tanya macam mana? Ni keluarga aku macam mana dekat hidup dunia tu? Keluarga hang teruk ah, kata mayang apa muda. Kira mabuk ketum ya. Lepas tu mayat tu yang dah duduk lama tu tak patutlah aku tak dapat manfaat daripada keluarga aku. Yang kata awwaladus solihun tu. Doa anak yang soleh tu. Patutlah aku lama tak dapat manfaat. Depa teruk tu. Teruk. Hak yang baru masuk tu lah abang. Cerita ni tuan-tuan, kisah ada hadis panjang hadis ni. Saya pergi ceramah ustaz tentang alam barzakh, Anas Arabi tu. Tuan tahu Anas Arabi tu dia ceramah tentang alam barzakh. Dia baca hadis tu lah. Jadi tuan-tuan renunglah ada anak-anak kan. Sebab tu renung-renunglah tuan-tuan lah. Takut kita bila mati esok kita tanya tentang keluarga, orang kata teruk. Benda ni, benda alam akhirat ni, benda yang tak boleh fikir, akal tak boleh fikir. Bila hadis Nabi kata macam tu lah. Bila ikut logik akal, lagi jadi sesat. Tu, selesai lah. Yang ketiga lah. Habis sikit lagi lah sampai yang ke-6 lah. Yang dunia lah. Dihilangkan Allah Ta'ala tanda sekalian orang yang soleh pada mukanya. Seri wajah tak ada lah. Kadang-kadang orang tak sembahyang ni kita boleh tengok muka dia tak ada seri. Kan? Berbeza dengan orang yang sembahyang ni. Walaupun kadang-kadang kulit gelap sikit tapi seri tak. Kan? Kadang-kadang kulit cerah saja macam Erazi tapi tak sembahyang ni. Tak guna. Dia ada wajah tu tak apa nak cantik. Yang keempat, tiada baginya dalam Islam mudah jadi murtad lah orang tak sembahyang. Orang yang solat pun kadang-kadang menjadi murtad sebab mulut, tambah lagi orang tak sembahyang. Macam saya kata tadi lah, sebab mulut rosak akidah. Yang kelima, segala amal dan perbuatannya akan dia daripada segala kebajikan tiada diberi pahala. Setiap amal kebajikan dia tak diberi pahala. Tuan Guru Datuk Asanding kata, sembahyang ni dia ibarat sebagai akaun kita tuan-tuan. 2, 4, 4, 3, 4. Sekiranya tak ada akaun ni, nak transfer pahala tak ada. Ibarat macam tu lah. Kita jahat-jahat kita pun tuan-tuan, kita akan buat juga benda baik. Paling-paling tak ada kita belanja kawan minum. Paling-paling tak ada kita senyum dekat orang. Tapi bila tak sembahyang, habis. Tak ada tempat simpanan pahala, tak ada. Tu yang kelima. Yang keenam, tidak diangkat baginya doanya ke langit. Doa tak diterima. Orang tak sembahyang ni tuan-tuan, dia doa juga kadang-kadang. Bila dia doa ni? Bila dia main susah. Sebagai contoh, dia naik motor ke, dia naik kereta ke, tiba-tiba tayar pecah di tengah-tengah hutan. Masa tu dia berdoa, ya Allah saja. Padahal sembahyang tak. Dan kalau tuan-tuan nak tengok dalil yang antara doa Allah Ta'ala tak terima lagi, tuan-tuan boleh rujuk surah Al-A'raf. Surah ke-7 pada ayat 40. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Yang bermaksud sesungguhnya
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya. La tufattahu lahum abwabus sama', sekali-kali tidak dibukakan pintu-pintu langit. Tuan-tuan boleh rujuk tafsir Pimpinan Ar-Rahman pun ada, tafsir Ibnu Abbas pun ada. Yang kata langit tak terbuka ni tuan-tuan ada 3 sebab. Yang pertama, roh tak diangkat ke langit apabila dia meninggal. Yang kedua, amal tak diterima. Yang ketiga, doa tak diterima. La tufattahu lahum abwabus sama'. Ulama tafsir, langit tak terbuka ni masuk dah tu, 3 tu. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka ni tak akan masuk syurga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Allah Ta'ala buat perumpamaan sehingga unta masuk dalam lubang jarum. Bolehkah unta masuk dalam lubang jarum? Tak boleh. Buah dadu pun tak boleh masuk, entah tambah unta. Kan? Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami beri pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Tu, doa tak diterima. Dan cara berdoa tuan-tuan, kafiat berdoa ni kena tengok Al-A'raf ayat 55. Cara doa lah. Apa dia ayat dia? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang bermaksud, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri, tawaduk, dan suara yang lembut. Lembut lah, cara minta tu lembut. Tapi tu imam tak apalah kuat, mesti dia nak, kita nak amin tu, ini seorang-seorang seorang-seorang, lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi tuan-tuan, 6 seksa di dunia. Kan, orang yang tak semayang, yang nak dekat mati apa dikubur tu, kalau ada rezeki kita sambung lagi. Kalau tak ada rezeki tu kita panggil lah ustaz main mengajar kita ni. Sini tak ada lagi kan mengaji kita ni. Tak ni lah. Dia ni jawi, hak yang rumi pada, hak rumi RM10, jawi RM4 kedai tu dah. Kedai ni lah, kedai kita lah. Di kan. Jadi saya rasa cukup lah sekadar tu tuan-tuan, masa pun panjang lah, 49 lah. Mengaji lama-lama ni cemuih tuan-tuan. Biasalah jenis kerja agama ni memanglah cemuih. Biasa kita duk dengar kan, orang sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kan? Maknanya apa tu? Bila buat kerja agama ni rasa lama. Kalau tuan-tuan nak tengok ayat Quran, tuan-tuan tengok surah Al-Hajj ayat 47. Tuan-tuan cantik tuan-tuan balik tengok. Jelas ayat tu Allah Taala kata apa? Sehari perhitungan kamu di sisi Allah, sehari perhitungan di sisi Allah 1000 tahun perhitunganmu. Maknanya sehari di sisi Allah tu di akhirat 1000 tahun perhitungan kita. Tu yang kata sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Sebab tu bila benda-benda berkaitan dengan agama ni mudah mengantuk, mudah cemuih. Tapi kalau tengok konsert 3 jam pun tak apa. Akademi Patah Sia-Sia tengok 2 jam, 3 jam tak ada masalah apa. Pasal apa? Saya seronok. Dan saya nak akhiri dengan surah Al-Mulk, surah ke-67 pada ayat yang ke-10. Ayat ni berkaitan tentang orang beri peringatan. Dia ada 2. Orang beri peringatan ni orang yang mengajak apa, tuan-tuan kena pegang 2 ni. Jangan tolak terus. Allah Ta'ala kata apa? Wa qalu law kunna nasma' aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu law kunna nasma', dan mereka berkata sekiranya kami mahu mendengar. Dengar. Tok guru mengajar dengar. Siapa-siapa cakap dengar dulu. Aw naqilu, atau memikirkan tentang peringatan itu, atau fikir. Dengar atau fikir. Ni dengar tak mau, fikir tak mau. Salah. Patutnya kena dengar, lepas tu kena fikir. Kunna fi ashabi sa'ir. Tidaklah kami masuk dalam api neraka yang menyala-nyala. Dulu di dunia kami tak mau dengar, ya Allah. Tok guru main tempat kami tak mau dengar. Sebab tu kena dengar dan fikir tuan-tuan. Ribuan kemaafan tuan-tuan. Saya sudahi dengan qul qauli hadza dan mohon maaf banyak-banyaklah. Sebab kami masa lama dan saya tak layak duduk di sini tuan-tuan. Sebab tutup guru main hebat-hebat sini. Jadi saya ni sekarang tayar spare lah. Yang tu lah nak abang tu lah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.